Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini 20 Januari 2022. Kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah As-Saffat. Surah As-Saffat, surah yang ke-37, juzuk yang ke-23. Ayat yang kita akan baca hari ini ayat 106 sehingga 113, insya-Allah. 106 hingga 113. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat 977. Cerita kita sambungan kepada cerita yang semalam, iaitulah Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim setelah dia tua, tak ada anak, dapat anak. Dapat anak, Allah perintahkan Ibrahim, bawa anakmu ke Mekah. Ibrahim pun angkatlah, bawa anak dia gimana? Dia letak di Mekah yang tak ada orang. Fi wadin ghairi zi zar'in. Di lembah tak ada pokok, manusia pun tidak ada. Dia letak situ anak dia. Akhirnya Allah rezekikan mereka telaga Zam-Zam yang menyebabkan orang pakak mari sebab ada air. Jadilah Nabi Ismail pembangun kota Mekah. Kemudian datang Jurhum, datang kabilah-kabilah lain, kahwin, dan belum lagi kahwin. Setelah Ismail besar, tengok ayat 102. Bila Ismail dah besar, Allah perintahkan ayah dia supaya sembelih Ismail. Jadi dalam siri yang lepas berlakulah peristiwa yang tragis, yang sangat menyayak hati, menyedihkan kita, apabila Ismail, anak yang halim, anak yang comel, yang tenang, lemah lembut, nak disembelih. Mari kita sambung ayat kita pada hari ini tentang bagaimana Allah Ta'ala uji dua beranak yang ikhlas ini dengan ujian disembelih. Kita kata Allah Ta'ala uji untuk diangkat darjat. Allah Ta'ala uji untuk diangkat apa? Angkat darjat. Kita duk faham ke kalau kena uji Tuhan benci? Tak. Jadi kita kena ingat, diuji untuk apa? Untuk angkat darjat. Kita kata alhamdulillah. Kita jangan salah faham. Kadang-kadang orang ni bila kena uji, dia tu Tuhan benci tu. Itu persepsi, dia panggil persepsi kita. Jadi sebelum kita pergi kepada huraian ayat, kita baca dulu ayat. Tengok ayat 106 sehingga 113. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين
سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. Kita beri setakat itu. Setakat mubin. Baik, mari kita pergi kepada ayat 105. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Dan inna hadza, sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang sangat nyata. Mana tak uji? Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala telah perintahkan Nabi Ibrahim dalam mimpi dia supaya apa? Supaya sembelih anaknya Ismail. Baru Ibrahim nak sembelih, watallahu lil jabin, telah direbahkan anak dia, tiba-tiba wa nadainahu ya Ibrahim, kedengaran suara Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, benar dah mimpimu, engkau telah menjalankan tugas. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami balaskan balasan kepada orang baik. Allah pun bagi ayat ni, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah merupakan ujian Allah Ta'ala yang sangat nyata. Kita katalah andaian Ibrahim ada 10 orang anak, tiba-tiba diperintahkan sembelih seorang, berat ke tak berat? Berat nak sembelih anak ni. Ini dah lah nak dapat anak, umur dia sudah tua dah ya, dekat 100 tahun dah umur, baru boleh anak. Boleh baby pula, Ibrahim bawa anakmu ke Mekah, tinggal sana. Ya, anak dah besar, balagha mau sa'ya, dah boleh berjalan, boleh buat kerja, nak sembelih pula. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Allah Ta'ala guna taukid berapa kali? Inna hadza lahuwa. Ini semua ini adalah ujian yang sangat nyata. Bukan senang dapat. Karena itu Allah Ta'ala puji Ibrahim. Tanda ni pelajar dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ketika kami uji Ibrahim dengan beberapa kalimat, fa'atammahunna, Ibrahim menyempurnakan. Mana Ibrahim ni orang yang hamba Allah Ta'ala yang sangat taat, yang sangat akur, patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Baik, bila Ibrahim dah lakukan tugas, apa dapat? Langsung dapat. Ayat 107. Wa fadainahu bizibhin azim. Dan kami telah tebuskan anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Alhamdulillah. Kata ulama tafsir, wa fadaina Ismail bikabshin azim. Kami tebus tengkuk Ismail dengan seekor kibas. Kibas ni macam kambing biri-biri tu, comel gemuk. Bukan yang kuru kekek lah.
Kata Ibnu Katsir, as-sahih alladhi alaihi al-aktsarun annahu fudiya bi kabshin. Dia telah ditebus dengan seekor kibas. Kibas mari mana ni? Kabshin azim, besar, ay dakhmul jussah, gemuk. Orang Kelantan kata kambing hok gemuk gedeboh. Gedeboh ni mana comel, besar, gemuk. Ada kata azim dengan makna kibas yang dimuliakan. Comel, cantik, mulia. Kenapa dia mulia? Tulis ni pelajar. Kenapa kibas itu digambarkan bizibhin azim, kibas yang agung, yang mulia? Kenapa? Ada ulama kata azim ay azimul jussah, gemuk. Ada ulama kata azim besar dari sudut kedudukan. Lish? Li'annahu kana fida'an li Ismail. Karena kibah ni menjadi penebus pada Ismail. Sudah tentu dia jadi besar. Nak tebus orang kecil pun kecil. Ni tebus siapa? Ismail. Azim, jadi besar. Dan syariat sembelih korban selepas daripada itu menjadi syariat yang diperintahkan, yang dianjurkan setiap hari raya korban, kita kena korban sampai ke hari kiamat. Azim dengan makna apa? Kibas yang besar. Dari mana kibas ini? Adalah riwayat dia kata kibas Ismail ni mari daripada kibas Habil. Ingat tak? Habil dengan Qabil dulu. Kan dia seorang tu, Habil, dia bawa kibas sebagai korban dia, maka kibas itu diterima. Katanya kibas itu turun balik, tapi tak ada riwayat yang jelas. Dalam buku yang anak usahakan ini, pelajar-pelajar tengok ni, buku ni nama dia Makkah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah. Dalam ni anak tulis sejarah pembangunan bumi Mekah melalui Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kita ambil daripada awal lagi, kedatangan Ismail, pembangunan Mekah, dan berapa kali Kaabah itu dibina di peringkat awalnya sampailah ke zaman kita hari ini. Alhamdulillah. Mari kita dengar satu cerita pelik. Nak dengar? Cerita ni dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahihul isnad, sanad dia sahih. An Safiyah binti Syaibah. Tulis ni pelajar. An Safiyah binti Syaibah. Qalat akhbarani imra'atun min Bani Sulaim waladat ammata ahli darina. Dia kata seorang perempuan daripada Bani Sulaim, annaha sa'alat Uthman bin Talhah. Tuan-tuan tanda, Uthman bin Talhah ni pemegang kunci Kaabah. Pemegang kunci Kaabah daripada Bani Syaibah. Mula-mula Nabi kita pergi masuk Mekah, Nabi panggil Uthman, buka Kaabah. Dia buka. Kemudian ambil kunci, pegang kunci lah. Allah Ta'ala perintahkan an tu'addul amanati ila ahliha, bawa amanah ini kepada ahli dia. Maka Nabi suruh balik kepada Uthman. Dia kata, kunci Kaabah ini dipegang oleh Bani Syaibah sampai kepada hari kiamat. Sampai hari ini pemegang kunci Kaabah siapa? Ni puak-puak anak keturunan Uthman bin Talhah ni, Syaibi. Adalah di Mekah ni. Dalam buku sejarah ni ada sebut cerita ni, cerita Mekah ni. Maka dia tanya, ya Uthman, lima da'akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa Nabi panggil awak? Kenapa Nabi panggil? Qal inni kuntu ra'aitu qarnail kabsh. Dengar, Nabi sallallahu kata, aku tengok dua tanduk kibas ni
tergantung dalam Kaabah. Dalam bangunan Kaabah ada gantung situ. Ketika aku masuk Kaabah tadi, aku tengok ada 2 tanduk kibas. Fanasitu an amuruka an tukhammirahuma. Aku lupa nak bagi tahumu supaya tutup tanduk tu. Bungkuhkan macam mana? Fakhammirhuma. Sekarang ni aku minta Osman, kau masuk semula dalam Kaabah, tutup dia punya tanduk tu, simpan. Fa innahu la yanbaghi an yakuna fil baiti syai'un yashghalul musalli. Tidak patut, tidak layak ada dalam Kaabah ini sesuatu yang mengganggu orang solat. Kita duduk solat, Allahu Akbar, comel tanduk lah. Masjid-masjid kita pun kalau boleh jangan ada gambar-gambar yang pelik-pelik, jangan. Ni masjid hari ni dia pasang screen TV. Waktu orang solat, TV duduk bergerak, gambar ustaz, gambar ustazah semua ada. Ini tak betul. Waktu solat off, tutup semua, hitamkan dia, jangan tulis apa-apa. Sebab mata ni bila bergerak warna, dia akan tengok Nabi marah. Nabi kata, "Ila yang bari." Tidak sepatutnya ada dalam Kaabah itu sesuatu yashghalul musalli, yang mengganggu orang salat. Qala Sufyan, sesalah Utsman dengan ikut arahan Nabi lah, dia tutup. Qala Sufyan huwa Ibnu Uyainah, ahadu ruwatil hadis. Sufyan kata apa? Lam yazal qarnal kabshi fil bait hatta ihtaraqal baitu fahtaraqa. Tanduk kibas tu ada lagi dalam Kaabah itu sehinggalah Kaabah terbakar. Bila terbakar, termasuklah tanduk ni pun terbakar juga, hilanglah. Jadi sekarang ni tak ada lah. Kalau nak pergi gosok-gosok tanduk kibas, dah tak ada lagi lah, sudah hilang. Kita kata alhamdulillah. Abu Anas tak sayang ke dengan sejarah? Sayang. Tapi kalau ada orang pakat tu gosok buat khurafat, buat apa? Amar bahaya. Sedangkan dia tu tanduk kibah je. Jadi alhamdulillah Allah Taala selamatkan umat ini daripada gangguan-gangguan dalam perjalanan dia, kan? Jadi tuan-tuan boleh ambil kitab, nama dia Makkah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah. Dan jangan lupa kembar dia nama Madinah Munawwarah, kelebihan dan sejarah. Ni kalau ada 2 ni nak pergi Mekah baca, insya-Allah ada maklumat lah, ada maklumat. Jangan ambil ni saya punya ni. Baik. Hadis ni akhrajahu Abu Daud mukhtasaran wa Ahmad wal lafzu lahu, hassana isnadahu az-Zahabi fil Muhazzab wa sahhaha al-hadis fi sahih Sunani Abi Daud. Kata Ibnu Katsir, tambah sikit kata-kata. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, hadza dalilun mustaqillun. Ini dalil yang tersendiri menunjukkan Ismailah Az-Zabih yang disembelih oleh ayah dia itu, bukan Ishaq. Khilaf lagi? Ya, khilaf lagi. Fa inna Quraisyan tawarasu qarnail kabshi. Kerana Quraisy menyimpan tanduk kibas yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itu khalafan an salafin. Makna satu generasi simpan tanduk itu. Ila an ba'asallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah kebangkitan Nabi tengok, Nabi tidak ingkar kata mukhrafat itu bukan Ismail, cuma Nabi suruh tutup. Dan tanduk itu terbakar, sebagaimana kata Sufyan, terbakar ketika terbakarnya Kaabah. Sesalah kita, alhamdulillah. Ini dalil Ismail yang tinggal di Mekah. Ishaq kata-katanya kita tak tahu dia pergi ke tak waktu dia kecil. Ibrahim bawa ke tidak mari Mekah, wallahu alam. Mai, cukup sekat tu dulu. Kita pergi kepada ayat kita ini. Alhamdulillah, nak baca penuh, cari dalam buku Makkah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah.
Nak pergi umrah, nak pergi haji, bawa pergi baca Mekah. Sambil-sambil cari di mana tiang dia, di mana tempat sembelih. Jangan cari maklumat tak apa, jangan cari nak pergi gosok, jangan. Baik, ayat 108. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan kami kekalkan baginya nama yang harum dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Ai wa asnaina ala Ibrahim. Kami puji Ibrahim. Kami sebut nama dia dengan nama yang baik. Sebut nama Ibrahim dengan nama apa? Dengan nama yang baik sampai ke hari kiamat. Hari ini para pelajar muslimin dan muslimat, berapa kali kita sebut nama Ibrahim setiap hari? Berapa kali? Setiap kali solat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tengok dalam risalah kita ni. Risalah fadilat dan kaifiat selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia nak risalah ni boleh ambil. Siapa dia berminat untuk menyebarkan risalah selawat yang sahih ini, boleh berhubung dengan admin Darul Taibah. Dan kita cakap nak berapa keping, boleh bayar harga pos dengan harga cetak, mereka akan hantarkan. Ataupun minta ya PDF, senang. PDF tak payah pos, siapa selalu. InsyaAllah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala sebut nama Ibrahim sampai bila? Sampai hari kiamat kita dah sebut Ibrahim. Salamun ala Ibrahim. Salam sejahtera kepada Ibrahim. Salam kata Ibrahim dan pujian yang baik. Fala yuzkaru bisu. Tak ada orang sebut Ibrahim dengan sebutan yang tidak baik. Allahu Akbar. Ibrahim dari dulu lagi comel akhlak dia. Elok dia punya keadaan. Nama dia disebut-sebut sepentas dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dia datuk kepada kita. Millata abikum Ibrahim, agama datuk nenek kamu Ibrahim. Ibrahim tok kita. Allah kata salamun ala Ibrahim, ai amanatum min Allah fil ardi li Ibrahim. Allah Taala beri satu keamanan kepada Ibrahim dengan orang sebut nama Ibrahim sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Karena itu kata Imam Ibn Hajar, selawat yang paling afdal dalam risalah kita ada sebut. Selawat yang terbaik, selawat Ibrahimiyah. Jangan cari yang tak, cari yang baik lah. Kenapa nak cari yang lain? Ni kita duk kempen selawat tu, selawat ni. Kita kata itu tidak mari daripada mulut Nabi. Dia mimpi. Mimpi bukan hujah dalam agama kita ni. Alhamdulillah. Baik, mari kita pergi lagi pada ayat lain. In kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Ai misla hadzal jaza. Seumpama balasan yang kami balas kepada Ibrahim ini. Kenapa? Li'annahu kana minal muhsinin. Ibrahim termasuk di kalangan orang muhsin, orang yang baik. Najzi bihi aidan, kami akan balas juga semua orang muhsin, orang yang buat kebaikan atas dunia ini, Allah balas dengan baik. Kita nak juga balasan, buat yang baik dengan ibadat yang sempurna, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat reka-reka ibadat. Kita bantu orang, kita tolong orang, itu semua termasuk dalam muhsin, dalam kategori orang yang baik. Alhamdulillah. Satu lagi, pujian Allah Ta'ala kepada Ibrahim. Apa dia? Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu dari kalangan hamba-hamba kami yang benar-benar beriman. Allahu Akbar.
Ai inna Ibrahim min ibadina al-mu'minina billah fawahhidullaha wa akhlisu fi ibadatihi lahu wahdahu la syarikalah. Maka kita diperintahkan oleh Allah supaya ikhlaskan ibadat, jangan syirik. Syirik yang paling dahsyat, syirik akbar, semua berhala, semua batu kayu. Syirik yang tak nampak dipanggil syirkun khafiyun, benda yang tersembunyi dalam hati, iaitu apabila kita laku apa? Ibadat dengan riak, nak tunjuk orang, maka itu dia panggil syirkun khafiyun, juga berbahaya. Allah, inilah yang sangat kita takut. Jadi Ibrahim di antara orang yang ikhlas. Oleh kerana dia ikhlas, oleh kerana dia ni hebat, dakwah dia murni, maka Allah Ta'ala beri kepada dia anugerah pula. Apa dia anugerah? Tengok ayat 12. Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin. Dan kami pula berikan kepadanya berita yang menggembirakan bahawa ia akan beroleh seorang anak, nama dia Ishaq, yang akan menjadi nabi, yang terbilang dari kalangan orang-orang yang soleh. Jadi lepas pada Ishaq, siapa dia? Yaqub. Yaqub cucu, bukan anak Nabi Ibrahim. Lepas pada Yaqub siapa? Yusuf. Alhamdulillah. Inilah anak-anak kita kena peka dengan sejarah Anbiya. Ibrahim dua jalur. Satu jalur Ismail, duduk mana? Melalui Sarah, melalui Hajar, boleh Ismail. Duduk mana? Duduk di Mekah. Mekah inilah marinya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim sampai kepada ila zabihi Ismail, sampai pada Ismail. Jadi keturunan dia Ismail, mari-mari sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu keturunan Arab, Quraisy. Adapun Ishaq, Yaqub duduk di Palestin, itu dia pergi kepada Bani Israel. Mana dua jalur keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, dua jalur, dua lorong keturunan. Baik, boleh pula Ishaq. Tengok ayat 13. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq. Dan kami limpahi berkat kepadanya. Nya tu siapa? Siapa dia nya? Kata di ulama tafsir, wa barakna alaihi ay ala Ibrahim. Ada ulama kata ala Ibrahim, ke atas Ibrahim, wa ala Ishaq, dan anak dia Ishaq. Wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsi. Dan di antara zuriat keturunan keduanya ada yang mengerjakan kebaikan, yang beriman, yang mantap imannya, dan ada pula yang berlaku zalim dengan nyata. Zalim sama ada dia terjebak dengan kesyirikan, na'udzubillah, ataupun zalim melakukan maksiat terhadap Allah Azza wa Jalla. Zalimul li nafsi mubin, nyata sekali kezalimannya terhadap dirinya sendiri. Jadi ini ayat ini memberi kepada kita satu perkara. Perkara yang pertama, apabila seorang itu tegas dengan prinsip akidah dia, tinggi tawakal dia kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala akan beri anugerah yang besar. Wa basyarnahu, kami beri khabar gembira. Wa barakna alaih, Allah Ta'ala kata aku beri berkat. Dia ulama tafsir kata di sini, alaihi ay ala Ibrahim dan Ishaq. Keberkatan pada anak cucu dia jadi nabi ramai. Tulis pandangan yang kedua, wa barakna alaihi, dan kami berkati Ismail, wa ala Ishaq, dan juga Ishaq, dua beradik.
mak lain, bapa sama. Ibrahim, Ismail dengan Ishak, dua beradik, tapi ibu lain-lain. Yang ni Hajar, yang ni Sarah. Maka wa min zurriyatihima, dalam anak cucu keduanya ada yang beriman dan ada yang nakal, yang tidak beriman, ada yang tidak baik. Kita kata na'udzubillah, kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada anak cucu kita yang tidak baik setelah Allah anugerahkan kepada kita yang baik. Baiklah para jemaah sekalian, setelah Allah Ta'ala sebut tentang kehebatan Nabi Ibrahim, kemudian ayat ini Allah Ta'ala sebut pula zuriat Ibrahim. Kita ni di antara kebahagiaan seorang manusia, apabila dia bahagia, anak cucu dia pula bahagia, semuanya beriman, semuanya taat, semuanya soleh salihah. Itulah kebahagiaan kita di atas dunia. Kebahagiaan akhirat Allah Ta'ala yang menentukan pula selepas daripada itu, insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, sekarang ni tamatlah ayat kita 106 hingga 113. Al-an nantaqil ila al-fawaid. Sekarang ni kita berpindah kepada perbincangan mengutip faedah-faedah yang dapat kita ambil daripada 5-6 ayat ini, insya-Allah. Seperti ana sebut dah semalam, ayat ni sambung. Sepatutnya daripada 99 sampai 113, tapi kita nak ringkas, kita bagi dua. Baik, mari kita sambung mengutip faedah. Tulis pelajar. Fawaid at-tarbawiyah dan pendidikan. Pendidikan dan ilmiah, kita capur sekali. Payah kalau tidak. Yang pertama, tengok ayat 106. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini, arahan sembelih anak ini satu bala yang cukup besar. Tulis pelajar. Bayanu hikmatillah. Ayat ini menyatakan hikmat Allah Ta'ala. Semua yang Tuhan takdirkan kepada seorang mukmin, yang baik, yang buruk, yang molek, yang tak molek, gembira, tak gembira, semuanya mengandungi hikmah daripada Allah Azza wa Jalla. Lillahi fi dzalika hikamun azimatun. Ada kalanya Allah uji seorang mukmin sebab apa? Dia nak naik darjat. Allah uji, kita sabar, serak naik dia punya tinggi darjat, kemuncak, sehingga dia termasuk di kalangan as-sabirin was-sabirat. Ada kala Allah uji hamba dia, nak suruh dia sedar-sedar. Tulis pelajar, ujian Allah Ta'ala itu, yang pertama nak naik darjat, yang kedua Allah nak sedarkan hamba dia yang lara, yang lalai, yang leka. Pak, kena uji, astagfirullah, rupanya aku jauh dari Allah. Dia kembali kepada Allah. Kita kata alhamdulillah. Jadi menjadi tanggungjawab kita, peranan kita, cubalah menjadi orang yang sabar apabila diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau jadi orang tak sabar, rugilah. Bertempi, melau, apa yang kita dapat? Tak dapat juga. Kalau kita sakit, kita pun bertopik kuat-kuat. Hilang ke sakit? Tak hilang. Lagi sakit ada. Maka dalam ayat ini ulama tanya dua persoalan. Hikmatut taklif. Hikmah Allah perintahkan satu-satu ujian, satu-satu arahan. Adakah bila kita lakukan benda tu barulah kita jadi orang betul-betul beriman, ataupun ialah merupakan satu ujian saja? Ujian saja. Macam ayat ni, Ibrahim tak buat pun, tak sembelih pun anak dia. Mungkin Ibrahim juga sudah dapat ilham, dapat wahyu bahawa Ismail tidak akan disembelih. Perintah Allah ini semata-mata ujian, ibtila. Allah nak uji kita. Allah Ta'ala nak uji. Sebab itu kata di para ulama,
Bala tu mutaraddidatun. Di antara melakukan perintah itu ataupun ujian, nak tengok kita nak buat ke tidak. Kita setuju ke tidak dengan perintah Allah. Jadi kata orang mujarradul ikhtibar, mujarradul ibtila wal ikhtibar itu pun sudah taklif. Ibrahim memang bersedia untuk sembelih anak dia. Ismail juga ready untuk menerima sembelihan, menjadi mangsa. Tapi memang Allah Ta'ala azali lagi takdir Ismail tidak disembelih. Yang kena sembelihnya wa fadainahu bizibhin azim, kibah yang kena sembelih. Maka disitulah kita nak tengok Allah Ta'ala nak uji kita, kita akur, kita patuh ke tidak. Kalau kita patuh, alhamdulillah. Baik, kita berpindah kepada faedah yang kedua. Wa fadainahu bizibhin azim. Wa fadainahu bizibhin azim. Kami ganti, tebus Ismail itu dengan sembelihan yang besar. Kata di para ulama, bayanu anna raf'az zabhi, menyatakan bahawa Allah tukar daripada sembelih anak kepada sembelih kibas yang besar. Maka ayat ini menunjukkan kepatuhan itu yang besar. Sebab itulah sebahagian ulama mengatakan ayat ini menyatakan afdal. Tanda ni pelajar-pelajar. Afdal, yang terbaik kalau kita nak korban, kita kena beli kibas yang besar. Seekor kibas lebih afdal daripada kita duduk, kalau pak kita ni seekor kambing lah, lebih afdal daripada kita share satu bahagian daripada lembu ataupun unta. Oi, lembu 700 ya Ustaz, 600 je. Biri-biri kambing 1200, itu nama dia korban. Saya berkorban melih ayam, bukan korban. Nama dia pun korban, maknanya kita nak mendekatkan diri kepada Allah dengan harta kita. Yang masalahnya kita bayar mahal tapi kita boleh makan. Kalau bayar mahal tak boleh makan, lain macam. Ini kita pula disunatkan makan daripada korban kita, sunat makan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Anas bin Malik, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini. Nabi kita korban dengan 2 ekor kibas. Amlahaini yang berwarna putih campur dengan hitam. Kalau tuan-tuan nak cari afdal, cari biri-biri kambing warna putih campur dengan hitam. Bukan awal-awal lagi. Kan? Lepas raya bulan Ramadan ni cari dah kambing tu. Comel. Tapi dia kata al-bayadu aksar, yang warna tumpukan putih tu lebih banyak daripada hitam. Akrana ini yang bertanduk. Kambing kibas besar, gemuk, hitam campur putih warna, bertanduk. Itu comel. Zabahahuma biyadihi, Nabi SAW sembelih dengan tangan yang mulia. Wasamma wa kabbara, dia baca bismillah dan takbir Allahu Akbar. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima, dia letak kaki dia di atas pipi kambing itu. Tahu situ, sembelih. Hadzal hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Di tuan-tuan dan puan-puan, carilah yang afdal. Maaflah Ustaz, saya tahu ni hantar korban ke luar negeri. Sebab apa? Murah. Saya tak larang. Nak hantar berapa puluh negeri pun silakan. Hantar ke Palestin, hantar ke India, Myanmar, hantar ke negara Afrika, silakan. Tapi ingat, jangan tak ada di rumah sendiri. Saya tahu ni alhamdulillah 10 kambing saya hantar. Negara tu negara ni semua elang orang mari kita beli. Tapi di rumah kita tak ada korban. La. Nabi kita sembelih dengan tangan dia. Kalau kita tak mampu sembelih, kita pergi tengok korban dan kita makan. Sunnah biar lengkap. Sunnah biar lengkap. Baik, kita berpindah kepada Allahu Akbar. Kata di para ulama, belum kita pindah lagi. Dalam ayat yang sama lagi, Allah kata, ulama kata, laisal murad an yu'azzab.
walakin yubtala liyuhazzab. Dengar ni. Bukanlah Allah Ta'ala nak azab Ismail, nak azab Ibrahim, walakin yubtala liyuhazzab. Allah Ta'ala uji sebab dia nak bersihkan jiwa dua beranak ni betul-betul murni akidah, imtisalan li amrillah, semata-mata nak ikut arahan Allah Azza wa Jalla. Mari kita ambil ringkas-ringkas je, ambil panjang jadi ceramah. Kita pergi kepada yang ketiga, faedah yang ketiga, ayat wa min zurriyyati ma muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Kan? Tengok ayat ayat 113. Wa min zurriyyatihi ma muhsinun. Di antara zuriat keduanya, Ibrahim ke Ishak ke Ismail ke Ishak, ada yang muhsin, yang beriman, ada yang zalimun li nafsihi, yang zalim, yang tidak beriman, ataupun yang maksiat. Di sini ada beberapa sentuhan ulama tadabbur kepada kita. Yang pertama, tulis. Yang pertama, ayat ini dalil annal barra qad yalidul fajira. Na'udzubillah. Ada kalanya orang baik melahirkan anak yang tak baik. Maaflah. Kadang-kadang kita baik, kita duduk di masjid, kita surau, tapi anak kita pula, ya Allah, Allah Ta'ala lah jaga anak-anak. Nah, Pak Cik mana tu? Pak Haji tu. Hak kena tangkap, pecah tabur masjid semalam. Anak dia, tengok, akan berlaku benda ni. Maka ulama kata, la yalhaquhu min zalika aibun wala manqasah. Jadi nak cakap bagi tahu bahawa kita ni kena hati-hati. Kita dah belajar semalam dalam Nabi Nuh, anak dia pun mati, tenggelam. Bini pun tak naik bahtera. Jadi ada di antara anak-anak orang soleh tapi anak dia tak soleh. Na'udzubillah, kita minta berlindung dengan Allah. Itu satu. Yang kedua, ayat ini juga memberi peringatan bahawa la yalzamu min kasrati fadailil ab. Tidak semestinya ayah hebat, anak juga hebat. Tak semesti. Ada kalanya ayah dia hebat, anak dia biasa-biasa sangat. Ada, kita tengok ramai di kalangan tokoh-tokoh ulama, kalau sebut nama dia, balagha bihil afaq, orang kenal seluruh dunia nama dia, tapi anak dia tak jadi. Seorang pun tak ada yang jadi ulama. Berlaku semikian. Yang ketiga, ayat ini juga memberi peringatan bahawa annan nasaba la athara lahu fil huda wad dalal. Keturunan tidak menjamin orang tu ikut dapat hidayah ataupun sesat. Tak. Sekarang ni kita bangga dengan keturunan. Ini keturunan ulama, ini keturunan Nabi, ini. Kita kata kita jangan tengok keturunan, kita tengok apa yang dia buat. Anak cucu ulama dah jadi liberal nak macam mana? Ini anak cucu Tok Guru ni. Ya, menantu dia tutup aurat pun tidak. Buat nanya ke Tok Guru, baiklah buat tak tahu senang. Orang pun tak hina ayah awak, tak hina datuk awak. Allahu akbar. Jadi annal khabitha wat tayyib la yajri amruhuma 'ala al-'irqi wal unsur. Baik dengan buruk bukan bergantung pada keturunan. Yang keempat dalam ayat ini juga, annal mar'a innama yu'abu bi su'i fi'lihi. Seorang itu akan dicela mengikut perangai dia, bukan keturunan dia. Dan kalau anak cucu dia bahak jahit, kita jangan kutuk datuk nenek dia. Kenapa kita nak menyalahkan orang tua yang sudah mati, sedangkan yang nakalnya anak cucu dia yang nakal. Allahu akbar. Baiklah. Tapi kalau datuk nenek baik, kesan kepada anak cucu itu besar, sebagaimana yang telah kita baca dalam surah Al-Kahfi. Ingat tak dalam surah Kahfi, ketika Nabi Musa dengan Khidir pergi betulkan tembok kepunyaan dua anak yatim tu. Kenapa? Wa kana abuhuma salihah. Sebab ayah dia, tok nenek dia soleh. Allah hantar mari Nabi betulkan tembok, nak jaga harta cucu dia. Masya Allah, tabarakallah. Yang keempat, empat dah kita. Allah Ta'ala kata apa? Kadzalika najzil muhsinin.
Demikianlah kami membalas kepada orang-orang muhsin, orang yang baik. Fuhima min zikril muhsinin, dipaham daripada ayat ini bahawa balasan yang baik itu mari daripada amalan yang baik. Jadi siapa dia banyak kebaikan, Allah Ta'ala akan beri balasan yang baik. Ada juga orang tak baik, Tuhan nak bagi balasan baik, itu hak Allah. Tapi kita sebagai manusia kena ikut lorong biasa, lorong manual dipanggil, lorong biasa. Biasanya orang baik, balasannya baik. Tak boleh kita nak dia panggil aksut tari, lawan arus lah. Apa salah aku buat tak baik, Tuhan nak balas? Itu hak Allah. Kita tak boleh pertikai. Tapi kita sebagai manusia kena ikut jalan. Sebab apa Ibrahim dipuji? Allah kata innahu min ibadinal mu'minin. Kerana dia, sifat dia ada dua sifat. Dua sifat yang Allah sebut, al-ubudiyatu wal iman. Iman dan pengabdian diri kepada Allah. Maka kita kalau nak jadi orang baik, nak masuk dalam kumpulan muhsin, nak masuk ke tak? Pasti nak masuk. Maka kita kena mantapkan iman kita dan jadilah orang yang baik. Alhamdulillah. Ayat 112, wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin. Kami beri khabar gembira kepada Ibrahim dengan mendapat anak dua kali. Dalam ayat ini dua kali Ibrahim dapat khabar gembira. Ingat, mula-mula bila? Ayat 99, bila Ibrahim isytihar nak tinggalkan negeri kafir, dia berdoa ayat 100, ayat 111, fabasyarnahu bighulamin halim. Kami beri kepada Ibrahim khabar gembira mendapat anak yang halim, yang lemah lembut, yang tenang. Maka ayat ini sekali lagi Allah Ta'ala beri kepada Ibrahim apa dia? Wa basyarnahu bi Ishaq. Kami beri khabar gembira kepada dia, dia dapat Ishaq. Dalam surah Hud tanda ayat 71, wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Waktu Ibrahim lalu nak pergi, malaikat nak pergi lalu ke kaum Lut, berhenti singgah rumah Ibrahim. Isteri dia keluar. Bila dengar kata nak boleh anak, mau boleh anak Ibrahim. Isteri dia kata, aku mandul, tua, boleh anak. Fadhahikat, dia ketawa. Ketika itu malaikat kata, fabasyarnaha bi Ishaq. Sarah, kami sampaikan khabar gembira, maka boleh anak, nama dia Ishaq. Wa min wara'i Ishaq Yaqub. Ishaq akan boleh Yaqub. Terkejut makcik. Wa hadza ba'li syekh a'alidu wa ana ajuz. Aku nak beranak, aku dah tua. Wa hadza ba'li syekh, ayah dia pula dah tua. Aku terkejut. Kuasa Allah Ta'ala jangan pelik. Ni keluar dalam surat khabar baru sehari dua ni. Makcik umur, bini umur 60 ke, suami dah 80 lebih, boleh anak. Orang India ke mana tak ingat. Ada baca? Ada baca. Kata ada lagi. Ni orang tua kita ni dia berguna. Cukur lah apa? Tak? Boleh cukur kita. Main-main. Jangan main. Allah Ta'ala Maha Kaya. Dia beri pada Ibrahim anak. Allahu Akbar. Tengok. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Nabi soleh. Ulama kata fi zikri salah ba'da nubuyyah. Kalau kata nabi cukup dah. Memang kategori nabi ni orang soleh. Tapi kenapa Tuhan kata minas salihin? Itu nak menyatakan besarnya kedudukan siapa? Kedudukan Nabi Ishaq. Soleh. Allah Ta'ala bagi pada dia satu title lagi, soleh. Nabi yang soleh. Semua Nabi soleh. Soleh belaka. Tapi itu dia panggil. Kemudian mari daripada Ishaq, Yaqub, Yusuf, lepas mari Musa. Sebab itulah kita berdoa dalam selawat kita, Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan ke atas keluarga Ibrahim. Kenapa? Ni dalam kitab ni kita jawab.
Kenapa kita doa pada keluarga Ibrahim? Sebagaimana engkau selawat kata keluarga Ibrahim lebih mulia daripada keluarga Nabi kita. Kenapa? Dalam keluarga Nabi SAW tidak ada yang jadi Nabi. Keluarga Ibrahim berapa ramai? Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Musa, anak cucu dia belakang. Alhamdulillah. Tamaklah kita 5 faedah yang dapat kita kutip dalam masa yang terhad ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kepahaman yang baik. Kita akan sambung lagi tadabbur kita dalam ayat 114 bermula dengan kisah walaqad mananna ala Musa wa Harun. Kita pergi kepada cucu cici dia pula, Musa dan Harun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.